Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk minggu ni kita akan belajar unit 1.3 pengurusan dan pengelolaan pertandingan sukan. Baik, untuk unit 1.2 pada minggu lepas kita dah tengok berkaitan dengan dasar sukan negara kan. Okay, saya harap kamu semua boleh ingat lah. Okay, dasar sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Baik, kita tengok pada akhir unit ini, apa yang kamu akan dapat: mentakrifkan pengurusan dalam sukan, menerangkan jenis-jenis sistem pertandingan dalam sukan, menguraikan ciri-ciri, variasi, kelebihan dan kelemahan sistem kalah mati, merancang jadual pertandingan sistem kalah mati, dan mengurai ciri-ciri, variasi, kelebihan dan kelemahan sistem liga, merancang jadual pertandingan sistem liga, menerangkan pertandingan sebelum, semasa dan selepas pertandingan sukan, menerangkan peranan jawatan kuasa pengelola pertandingan sukan, dan sekali mengelola pertandingan sukan dengan menggunakan satu sistem pertandingan. Okey, kita tengok apa maksud pengurusan sukan. Menurut Disensi et al. 1990 mendefinisikan pengurusan sukan sebagai sebarang gabungan kemahiran. Sebarang gabungan kemahiran yang berkaitan dengan perancangan pengelolaan, merancang, mengelola, mengarah, mengawal, mengurus bajet, memimpin dan membuat penilaian dalam konteks sesebuah organisasi atau perkhidmatan berkaitan dengan sukan. Okay, sebagai contoh, sekolah kita nak anjurkan kejohanan sukan, Sukba, sukan Badawi kan. Okay. So mesti ada perancangan, pengetua dan guru-guru akan merancang pengelolaan. Kemudian arahan untuk setiap AJK dan kawalan, okay, apa yang kena buat. Dan bajet, berapa banyak medal nak kena, minuman, okay, kemudian alatan untuk pengurusan padang, kepimpinan. Setiap guru akan memimpin rumah-rumah sukan, okay, kemudian penilaian berjaya ataupun tidak kejohanan yang sekolah kita anjurkan tu. Itu bila semua tu lengkap, itulah maksudnya pengurusan sukan. Okay. Baik, yang kedua pula, menurut Aman 2006, pengurusan sukan boleh didefinisikan sebagai satu proses mencari cara menentukan tanggungjawab dan mengendalikan sumber fizikal dengan merancang, mengorganisasi, memimpin, mengawal perjalanan pergerakan organisasi sukan bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Lebih kurang yang tadi kan. Cuma yang ni dia ada ringkaskan. Okay, merancang program, kemudian organisasi. Kena organize, kena susun. AJK siapa nak jadi AJK peralatan, AJK pertandingan, kena susun, kemudian kena pimpin. Bila ada AJK tu, kenalah ada anak buah untuk jalankan program, jalankan apa tugasan yang diberi, kemudian kawal perjalanan, tengok berjaya ataupun tidak bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Baik, so kesimpulan pengurusan sukan merupakan proses mengurus dan mentadbir segala yang berkaitan dengan sukan melalui proses merancang, perancangan, pengelolaan, pengarahan, pengawalan dan penilaian. 5P lah. Okey. So barulah jadi pengurusan sukan. Mengurus ni mengendali dan menyelenggara satu perkara supaya teratur dan sempurna dalam perjalanan satu program. Kalau mentadbir pula mengelola, mengarah dan melaksanakan aktiviti. Okey. Baik, saya harap kamu faham tu maksud pengurusan sukan. Okey, kita masuk kepada pengurusan sistem pertandingan. Kalau kita nak uruskan sukan ni, dia ada sistem pertandingan yang tertentu. Tak boleh suka-suka je nak buat sistem kita sendiri. Dia ada sistem pertandingan dia. Okey, so dalam sistem pertandingan ni ada dua, kalah mati dan liga. Okey, kalau tengok contoh kalah mati ni, 16 pasukan ni. Okey, bila ada kalah, contoh ni Manchester City ni kalah, menang, Real Madrid kalah, Real Madrid dah tak boleh lawan lah. So tu yang maksud kalah mati. Selepas kalah tu dia dah tersingkir, tak boleh nak lawan. So yang Lyon ni menang, dia akan lawan dengan Manchester City. So Juventus kalah, dah tersingkir. Itu maksud kalah mati. Kalau liga, dia akan bertanding dalam kumpulan. Contoh ni kumpulan A, kumpulan B sampailah kumpulan H. So dalam kumpulan ni dia akan bermain beberapa kali. Baru dia akan masuk ke peringkat kalah mati lah. Ni kalah separa liga lah. Okey. Baik. Kita tengok dulu sistem kalah mati. Dalam sistem kalah mati ni, okey,
Sistem pertandingan yang membolehkan peserta yang menang terus mara ke peringkat seterusnya. Macam tadi saya beritahu, yang menang akan mara dan yang kalah akan tersingkir. Okey. Proses pertandingan kalah mati akan berterusan sehingga terdapat seorang peserta atau pasukan bergelar juara. Okey. Sampai inilah final Bayern Munich dengan Paris Saint-Germain. So kalau Bayern menang, ni lah juara dah. Start bermula daripada peringkat awal sampailah ke peringkat akhir final. So, akan dapat seorang juara, satu pasukan akan bergelar juara. Baik, ciri-ciri. Masa dia singkat. Dia tak perlu masa yang lama sebab lawan sekali pasukan akan ada beberapa pasukan yang akan tersingkir untuk setiap pusingan. Kemudian peruntukan kewangan dah terhad. Bilangan pegawai sukan yang terhad. Bilangan kemudahan yang kurang, bilangan penyertaan yang banyak. Contoh macam ni banyak, so kita kena buat kalah mati. Okay, kalau macam ni sebab ni peruntukan dia besar dan pegawai pun banyak, dia dah buat sistem liga. Okey. Baik, dalam sistem kalah mati ada dua sistem, iaitu kalah mati sekali dan kalah mati dua kali. Okey, kita akan tengok dulu kalah mati sekali. Ni contoh kalah mati sekali. Okey. Satu pertandingan badminton beregu lelaki yang melibatkan 7 pasukan telah diadakan di Dewan Sekolah. Jangka masa pertandingan adalah bermula dari jam 8 pagi hingga 6 petang. Yang melibatkan satu hari saja, terdapat 2 gelanggang yang boleh digunakan. Okey, contoh tadi, kita tengok ciri-ciri dia. Masa singkat, 8 pagi sampai 6 petang. Okey, dan satu hari saja. Gelanggang 2 saja. Okey, kemudahan terhad. Okey, jadi yang selesai kena buat sistem kalah mati. Okey, ni contoh pengiraan. Contoh pengiraan, N ni maksud dia bilangan peserta, bilangan pasukan yang menyertai pertandingan tu. Okey. So kalau nak kira perlawanan, N tolak 1. Contoh 7 pasukan tadi tolak dengan 1, so semua sekali 6 perlawanan. Okey. So kena nak kira jumlah buy. Buy ni apa? Buy ni pasukan yang menunggu. Maksudnya dia untuk pusingan pertama tu mungkin dia tak lawan lagi. Itu maksud buy. Buy ni biasanya pasukan yang dapat johan ataupun naib johan, 4 yang terbaik. Biasanya 4 yang terbaik pada kejohanan yang lalu. Dah akan dapat buy lah. Okey. So kiraan jumlah buy ni dia guna kuasa 2 yang terhampir tolak dengan N. Tolak dengan jumlah pasukan. Kuasa 2 terhampir ni contohnya 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Okey. So kalau contoh 7 pasukan. So bilangan kuasa 2 yang terhampir 8 lah. 8 tolak 7. So maksudnya ada satu saja buy. Okey. Kalau 6 pasukan, 6 peserta, 8 tolak 6. Okey, 8 tolak 6 maksudnya ada 2 buy. Kita tak boleh ambil 4 sebab 4 ni kurang daripada 7 ataupun kurang daripada 6 peserta. Dia mesti ambil yang lebih. Kuasa 2 yang terhampir ni mesti lebih daripada bilangan peserta. Baik, nanti saya akan tunjuk lagi lah contoh. Ni contoh pembinaan jadual lah. Contoh pembinaan jadual. Satu buy. Okey, ni satu buy. So yang kedudukan yang atas ni akan dapat buy lah. Okey. Patutnya dia ada lawan dekat sini tapi bilangan tak cukup. Ada 7 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So tim di atas kali ni, tim yang di atas kali ni akan mendapat buy. So yang lain akan lawan dulu. Pasukan kedua, ketiga akan lawan, 4, 5 akan lawan, 6, 7 akan lawan. Ini satu ni maksudnya perlawanan pertama, perlawanan kedua, perlawanan ketiga. So pemenang antara R2 dan R3 ni baru dia akan lawan dengan R1 ni, buy tadi. Okey, so dia ada kelebihan lah, dia akan menunggu kat sini dah. Okay, dia akan menunggu di separuh akhir. So pemenang 2 dan 3 baru akan jumpa dengan yang menunggu tadi, buy tadi. Terus di separuh akhir. So ni perlawanan keempat, kelima dan keenam. Okey, baik. Kalau ada penentuan tempat ketiga dan keempat, ada lagi satu kat sini, ada lagi satu kat sini. So semuanya akan jadi 7 perlawanan. Okey, ni kita akan tengok. Okey, baik, ni contoh yang kita tadi. Pengiraan perlawanan N tolak 1. N ni bilangan penyertaan ataupun bilangan pasukan. Tambah 1 jika ada perlawanan tempat ketiga dan keempat. Sedang N tolak 1, tambah balik dengan 1. Kalau contoh tadi 7 pasukan, N tolak 1, tambah 1, maksudnya 7 jugalah perlawanan. So ni semua ada 6, lagi 1 sini akan ada perlawanan tempat dia keempat. So 7 perlawanan. Okay, so semua boleh faham kot, pening sikit kan? Okay.
Okey, kita ambil contoh yang banyak sikit. Bilangan penyertaan 21 pasukan. Okey, kalau 21 pasukan, ingat formula N tolak 1. N ni bilangan penyertaan. Okey, kalau nak kira perlawanan, N tolak 1, 21 tolak 1, so 20 perlawanan. Okey, kalau ada tempat kerja keempat, tambah balik dengan 1. N tolak 1 tambah 1, okey, 20 tambah dengan 1, jadi 21 perlawanan. Sama dengan bilangan pasukan. Kalau ada tempat ketiga dan keempat, kalau tak ada, yang ni lah kita guna formula ni saja. Okey, pengiraan buy. Pengiraan buy, okey, dan macam kita tadi, gandaan kuasa 2, okey, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Gandaan kuasa 2 terdekat tolak bilangan penyertaan. Kita ambil contoh ni tadi, 21 pasukan. Okey, kalau 21 pasukan, okey, 21 pasukan, kita nak ambil berapa? Nak ambil 16 ataupun 32. So, kena ambil 32. Ambil 32 pasukan. 32, gandaan kuasa 2, 32 tolak dengan 21. So, pasukan yang menunggu akan dapat sebanyak 11 buy. Akan ada 11 buy. 32 tolak 21. Kita tak boleh ambil 16 tolak 21. Mesti ambil yang lebih daripada bilangan pasukan. Okey. Baik, kita tengok. Okey, contoh tadi ya. Okey, gandaan kuasa 2 terdekat 32 tolak 21. So 11 pasukan. 11 pasukan menunggu. Okey, 11 buy lah. Buy ni maksudnya pasukan menunggu. Ada kelebihan lah. Okey, itu contohnya banyak. Okey, ingat saya beritahu tadi, gandaan kuasa 2 mesti yang lebih tinggi pada jumlah pasukan. Contoh kalau 7 pasukan, 8. Gandaan kuasa 2, 8. Ingat, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Biasanya sampai 32 je lah kalau dalam soalan. Okey, kalau 14 pasukan, 16 tolak 14. Kalau 17, kita tak boleh ambil 16. Kena ambil yang tinggi daripada, yang gandaan kuasa 2 yang lebih besar daripada bilangan pasukan, bilangan penyertaan. Okey, 30 tolak 17. Kalau 33, tak boleh ambil 32. Kena ambil 64. Akan dapatlah berapa buy. Okey, kita sambung tengok jadual perlawanan sistem kalah mati. Baik, ini untuk contoh 8 pasukan. Okey, susunan ranking ataupun susunan kedudukan bagi peserta 1 hingga 8. Okey, 1 ni yang di atas sekali. Okey, 1, 2, 3, 4 ni dipanggil kumpulan atas. Okey, 5, 6, 7, 8. Okey, ini dipanggil kumpulan bawah. Okey, so untuk 1 ni biasanya kedudukan johan, tempat johan, kejohanan tahun lepas. Kalau ada kejohanan tahun lepas, contoh bola sepak MSSD 2020. Okey, tahun ni 2021. So yang johan tahun lepas 2020 punya, dia akan duduk di kedudukan paling atas. Okey, naik johan akan duduk di kumpulan bawah, yang bawah sekali. Okey, so johan nombor 1, nombor 2 akan duduk 1 paling atas, nombor 2 paling bawah. Kemudian tempat ketiga, dia akan duduk di kumpulan bawah, tempat paling atas. Okey, so sini ada okey, ini pembahagi kumpulan atas. Okey, kumpulan atas. Ini kumpulan bawah. So, tempat ketiga dia akan duduk di kumpulan bawah paling atas. Okey. Tempat keempat akan duduk di kumpulan atas paling bawah. So, kedudukan macam ni lah. 1, 2, 3, 4. Okey, ataupun 3, 4 ni biasanya diundi lah. Okey, kalau ada, dia akan susun macam ni. Yang lain, biasanya akan ada undian. Okey, kalau kedudukan dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya macam ni lah. Okey. Okey, tapi kebanyakan akan buat undian lah. Okey. Baik. So, ini kalau cukup 8. Okey, kalau cukup 8 pasukan, 8 penyertaan. Susunan macam ni lah. Okey, 1 akan lawan dengan 6, 8 dengan 4,
Okey, 3 dengan 7, 5 dengan 2. Ini peringkat suku akhir. Suku akhir ada 8. 8 pasukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pasukan ni akan lawan peringkat suku akhir. So, akan ada 4 perlawanan. 1 perlawanan. 1 dan 6, 1 perlawanan. 8 dan 4, 1 perlawanan. 3 dan 7, 1 perlawanan. 5 dan 2, 1 perlawanan. So, 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian, pemenang antara 1 dan 6. Okey, contoh 1 menang. Okey, 6 ni akan tersingkir. Okey, contoh 1 menang, 6 akan tersingkir. Contoh kita ambil ni 4 menang. 4 menang. So, 8 akan tersingkir. So, pada peringkat separuh akhir, 1 akan lawan dengan 4. Okey, kita ambil ni contoh 3 kalah. Okey, 7 menang. 7. Ini okey, 2. Baik. So, 1 akan lawan dengan 4, 7 akan lawan dengan 2 peringkat separuh akhir. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perlawanan. Okey, menang final. 1, kita menang, 4 dah tersingkir. Akan lawan dengan 2. Contoh. Okey, 7 dah tersingkir. 1 dengan 2 akan lawan di final. So, bilangan perlawanannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat balik. N tolak 1. Bilangan penyertaan 8. Bilangan tolak dengan 1 sama dengan 7 perlawanan. So, ada 7 perlawanan. Kalau ada penentuan tempat ketiga dan keempat. Okey, ada perlawanan tempat ketiga dan keempat. Contoh, okey, 4 dan 7 kalah di separuh akhir. Mereka lawan kat sini. 4 dan 7. So, N tolak 1 tambah balik dengan 1. Akan ada 8 perlawanan. So, yang ni akan jadi perlawanan ke-7. Ini akan jadi perlawanan ke-8. Okey. Faham? Baik. Kita tengok. Okey, kalau 7 perlawanan. 7 pasukan. 7 pasukan. N tolak 1 ada 6 perlawanan. N bilangan pasukan. Tolak dengan 1, 6 perlawanan. Bila ada buy. So, bila tak cukup 8 akan ada buy. So, buy gandaan kosong 2, 4, 8, 16. So, yang paling hampir 8. 8 tolak 7 ada 1 buy. So, ingat kedudukan tadi. Okey, kedudukan tadi. 1. Okey, kalau macam ni. Untuk memudahkan kamu. Kamu buat dulu. Okey, tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kamu senaraikan dulu 8. Kemudian buat garisan. Buat garisan macam ni lah. Okey, buat garisan dulu macam ni. Okey, so bila ada 1 buy, ingat. 1 buy, 1 akan dapat buy kerana merupakan pasukan Johan tak lepas. Okey, so 1 ni akan dapat buy. Jadi kelebihan bila dapat buy ni, kita akan potong garisan ni. So, garisan ni dah tak ada lah. So, ini kita akan buang. So, maksud dia 1 ni takkan lawan lah. Okey. Satu kita akan terus tarik ke depan. Dia akan tunggu kat sini. Okey, 1. So, sambung garisan 8 dan 4. Okey, tadi kita buat macam ni kan. Okey, dan sambung 3 dan 7. Dan 5 dan 2. So, pemenang antara 8 dan 4 baru dia akan lawan di sini. Peringkat separuh akhir lawan dengan 1. Contoh 8 sini. Okey, contoh sini. Kita ambil 7. Okey, contoh 7. Contoh sini 5. Okey. 1, 8, 7, 3. Kemudian akan final lah. Okey, itu cara dia. Mula-mula kamu kena buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tulislah nombor. Senang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kalau ada 1 buy, kamu potong. Contoh 1 kan. 1 dia Johan tak lepas. Potong yang nombor 2.
Kalau ada 2 buy, potong nombor 7. So yang paling bawah ni akan jadi buy lah sini. Okey, kemudian kamu tulis buy di sebelah. Okey, tulis buy di sebelah. Kalau okey, contoh ni 2 buy, tulis buy di sebelah. So yang jangan sambung dia dengan nombor 7 sebab nombor 7 tu kamu dah potong. Okey, so akan ada 2 buy. So yang akan lawan 3 dan 4, 5 dan 6. So pemenang antara 3 dan 4 akan lawan dengan pemenang antara 3 dan 4, 5 dan 6 yang menang-menang akan lawan dengan 8. Okey. Ini contoh 2 buy. 2 buy maksudnya akan ada berapa? Akan ada 6 pasukan. Okey, kenapa 6 pasukan? 8 tolak dengan 6, 2 buy. Okey, 8 tolak dengan 6 akan ada 2 buy. Berapa perlawanan? 6 tolak 1, 5 perlawanan. Betul tak 5 perlawanan? 1, 2, 3, 4, 5 perlawanan. Kalau ada penentuan tempat ketiga keempat, okey, 6 tolak 1 tambah 1. So, semua ada 6 perlawanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 perlawanan. Okey. So, saya harap kamu faham. Sistem liga telah mati sekali. Okey, ini contoh 6 pasukan lah. Okey. 5 perlawanan, 8 tolak 6, 2 buy. Contoh, tengok. Okey. So, ingat balik macam saya ajak tadi. Kamu senaraikan dulu. Tulis 1 sampai 8. Okey, tulis 1 sampai 8. 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kemudian buat garisan. Kemudian kalau ada 2 buy, potong yang nombor 2. 1 akan dapat buy. Kemudian yang paling bawah, potong yang nombor 7. Maksud saya kedudukan yang ke-7. Ini number ni, ingat number ni kedudukan ranking. Number ni untuk kedudukan ranking. Kita senaraikan tu kedudukan ni lah pasukan. Pasukan 1, pasukan 2, pasukan 3. Kedah, Johor, Perlis, Pahang tu. Okey, contoh. Itu kamu senaraikan pasukan. Ini bilangan 1, 8, 4, 3 ni kamu kena ingat ini kedudukan ranking. Okey, 1, 2, 3, 4. Okay. So kalau 2 buy macam ni lah kedudukannya. Okay. Baik, perlawanan. So macam kita tadi perlawanan P1, P2, P3, P4, P5, P6. Kalau ada 4, ke 3, 4, P7 dan P8. Okey. Kalau tak ada, hanya ada P7. Untuk 8 pasukan. Kalau 7 pasukan akan ada P6 saja perlawanan ke-6. 6 perlawanan saja. Okey. Baik, itu untuk 8 pasukan. Itu untuk 8 pasukan. Macam mana kalau 16 pasukan? 16 pasukan. Okey, akan ada, kamu kena senaraikan dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah 16. Okey. 16 pasukan. Kemudian ranking dia pun sama. 1 paling atas, Johan tak lepas. 2, naik Johan tak lepas. 3, okey, 3 dan 4. Yang lain biasanya undian lah. Okey, ini kumpulan, pembahagian kumpulan. Ini pembahagian kumpulan. Kumpulan atas, ini kumpulan atas. KA, kumpulan atas. Ini kumpulan bawah. KB. Okey, kumpulan atas, kumpulan bawah. Macam mana? Okey, ini 16. Kalau cukup 16, kalau 15 sama juga. Potong yang nombor 2. Ya, ini ranking dah ni. Ini ranking 1, 6, 8, 4, 3, 7, 5. 2 ni ranking. Ini bilangan pasukan 1 sampai 16. Kalau ada 15 pasukan, 15 pasukan, gandaan 02, 16. 16 tolak dengan 15. So, akan ada 1 buy. Okay, so 1 buy. Kita kena ambil atas lah. Atas ni sebab Johan tak lepas. Kita potong nombor 2 ni. So, 1 dia akan terus tunggu kat sini. Okay. So, dia akan lawan antara pemenang 3 dan keempat. Kalau contoh 3 menang, 3 akan main lawan dengan 1 dan 3. Okay. Kalau 2 buy maksud dia ada 14 pasukan. 14 pasukan. 16 tolak 14 akan ada 2 buy. So 2 buy paling bawah
paling atas satu buy, ini buy satu, dan yang kedua akan buy. Okey, yang kedua akan buy. So kita potong nombor 15. So 16 ni akan terus tunggu kat sini. Dia akan lawan antara pemenang 13 dan 14. Okey, dan seterusnya lah. Okey. So saya harap kamu boleh faham sistem kalah mati sekali. Okey, sistem kalah mati sekali. Ya, contoh tadi lah. Okey. So baik, saya harap saya ingat setakat tu je. Okey, untuk hari ni apa yang saya nak kamu cuba buat, susun jadual. Cuba buat jadual, nanti tunjuk kat saya dalam grup. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.